aku kena gigit. Aku kena gigit dah. Aku kena gigit, aku tahannya maintain tadi. Kan? Macam mana ni production? Tempat ni aku kena gigit rabat Syul. Tak apa, aku sabar. Aku orang yang sabar. Dia keluar rumah dia boleh sabar. Aku kena gigit, aku lebih sabar. Assalamualaikum everybody. Welcome to Jom Borak, another episode for this exclusive for you guys. Okay, dan saya hari ni ada tetamu undangan yang special untuk you guys. So untuk explain more experience of himself. Okay, nama dia Charles. Okay, Charles, itu Charles. Whereby he is a property agent di Singapura di sini, di mana dia akan share you guys things that kadang banyak soalan yang kita sudah dijawab oleh property agent, tapi kali ini berlainan sikit. Tapi sebelum tu welcome Charles. Terima kasih. Thank you for having us with us for this YouTube ataupun di Facebook ataupun di podcast, di mana-mana saja. Kita will be all around the world. Okay Charles, share about yourself a little bit. Yeah. Assalamualaikum, nama saya Charles Sulaiman dari tim CNN Propnex. So basically saya dah berkecimpung I've been around in the business for about almost 12 years I think. Yeah. 12 tahun Alhamdulillah lah. So far so good, alhamdulillah. So ya, umur biarlah kita rahsia. Umur biarlah rahsia. Umur biarlah rahsia. Kalau dah 12 tahun you akan tahu how old you are already, ya. Itu dia. Kalau 12 tahun tapi nampak still macam 24 25 lah kan. 23. Alhamdulillah. Minus Saturday Sunday. Public holiday semua. Okay Chal, yes. Selama ni sebagai property agent as a property agent, can you share with our audience what is one of the most difficult cases that you ever encountered and settled lah? Okay. Pasal property agent ni kita, of course kita banyak jumpa macam-macam orang, macam-macam klien. So for me, for the past 12 years, of course I pun dah jumpa banyak macam orang lah. So kalau if you ask about me, because different property agent ada different kind of clients yang diorang jumpa. So kalau you ask me myself, so the most difficult cases yang I pernah handle, maybe not the most difficult to other agents lah, but for me is case penceraian lah pada I is the cases yang pada I yang a bit mencabar. Bukan mencabar pasal apa lah, pasal basically the pay flow semua sama, jual beli rumah, the flow is about the same. So cuma nak menangani client pay expectation. Sebab bila diorang tengah bercerai, of course macam-macam apa ni, mood swing yang ada kan, emotional yang ada yang involved, because diorang tengah going through the process of divorce. Yes. So maybe dini pun dah tak geng dini pun dah tak geng dini kan. So macam-macam perkara. So bila saya datang sebagai agent, saya lelaki. So yang masalahnya kalau yang engage saya tu is bekas isteri. Maybe dia nampak saya dekat Facebook ke, kat Instagram ke, kat TikTok ke, saya tengah joget-joget dia kan, dia nampak, dia suka. Terus dia telefon ni, engage lah. Dia cakap okay. So bila saya datang untuk buat kita panggil presentation lah. Presentation tu maknanya kita akan buat macam perbincangan macam mana nak jual rumah, ada profit tak ada profit, that kind of thing lah. So bila kita berjumpa untuk normal kind of process, so husband and wife senang. So husband and wife, tapi ni cerai kan. So bila jumpa dengan DP wife, then saya pun nak kena jumpa dengan DP ex-husband. So kalau nasib baik, ex-husband dia pun boleh turun sama. Tapi bila turun sama tu, dia punya hostile tu a bit hostility dia very hostile lah kan. So macam ni siapa ni, lelaki kan, jantan ni skandal dengan bini aku apa, that kind of thing lah. You can have that, you will feel that kind of vibe lah. So tugas saya is to ensure that he doesn't feel that way. Yang tugas kita sebagai broker, sebagai agent is just to basically try to get the best price for your house, and diorang boleh move on. So along the years baru boleh dapat that kind of pengalaman lah. Bila baru start tu memang kekok lah, confirm kekok, kena marah ada, kena tuduh yang bukan-bukan lah. So untuk yang semangat tak kuat, sebab tu kita kadang-kadang kita boleh macam dengar kawan-kawan kita sendiri yang pernah menceburi bidang hartanah ni,
1-2 tahun kau dah buat benda lain, tak boleh lah, aku dah tak boleh. Mana kesabaran ada yang give up lah. give up lah pasal Ada give up. a lot of challenges lah. So Charles, if I'm going to interrupt here, Yeah. kalau you cakap pasal cabaran ni, is think about, you talk about kesabaran lah, patient kan. Yeah. So kalau that kind of, you kata tadi the difficult moment, that very awkward, you cakap both party in between, dan you are in between, betul-betul you kat tengah ni sekarang kan. Yes. Okay, sebab kesabaran tu tak dicabar sangat. Cuma kita punya, kata orang tu, kita punya what you call it, macam self value lah. Macam seolah-olah macam dicabar gitu kan, macam dia nilai diri lah. Nilai diri dia macam pandang kita zero, macam ini siapa ni budak kan, ada kind of thing. So my job is to basically bilang the ex-husband lah, cakap kita kena we have to have our ways to basically break the ice dengan dia. Yang kita ni sebenarnya bukan siapa-siapa, tak ada kena langsung dengan the ex-wife, you know, bukan kawan pun, bukan apa. We have to ensure that lah. Yang kita pay tugas datang ni is to ensure buat kira-kira yang betul, yang tepat, to ensure yang lepas kau jual, what is your plan. And I have to also question them lah, macam okay, lepas korang jual, okay, I understand yang korang tengah melalui kes penceraian, what is your next plan lepas jual, nak beli ke tak beli, that kind of thing. So I have to be very frank dengan diorang, kau boleh beli tak boleh beli, dah berapa kali ambil loan, that kind of thing. So from there, pelan-pelan baru dia tengok, oh dia ni professional, okay, dia ni dia bukan lah dia ni. Sama juga, is a double edged sword lah kira. Macam kalau ex-wife yang engage kita, ex-husband akan fikir kita yang macam-macam. Tapi kalau ex-husband yang ambil kita, ex-wife pula fikir kita member sekali ni, kita nak bersekongkolan, nak tipu si dia ni, nak ada punya ex-wife. So it's something that you have to manage. So from the start kita nak kena establish the relationship dulu lah. Correct. You kena bilang betul-betul yang you are agent. actually on neutral ground. You bukan nak sebelah sini ni, bukan nak sebelah sini, bukan. That's not your job actually. Tapi kalau let's say in that situation, either one decide they don't want to cooperate. They don't want, one party decide that tak nak jual. Macam mana? Okay, tak nak jual tu sebab bila dah keluar court order, alright, court order akan menyatakan whether you have to sell the house. Satu, dia akan bilang you kena jual rumah. Okay, satu. Nombor dua is dia akan bilang you berapa persen yang akan diberi kepada bekas isteri, berapa persen yang akan diberi kepada bekas suami. So kalau you tak nak jual, maknanya you seolah-olah menyatakan yang you nak ingkar lah, nak kira go against the court order lah. Court order, yes. So that is something that you cannot do. So basically kalau satu parti nak jual, satu parti tak nak jual, so what will happen is of course the party yang nak jual tu, what they can do is they can sort they can sort for a lawyer's advice lah. They can boleh ambil service lawyer untuk basically get the things done. So yang the other party yang tak nak jual, for example, dia tak nak sign lah, hilang lah, tak nak angkat telefon, dia langsung lah, tak nak cooperate, ke nak matikan diri lah, they can do that. Okay, so basically, but what the party yang nak jual, because court order dah ada ni, so lawyer akan just ikut court order. Okay, kau tak nak jual, kau tak nak sign, we can override you. Okay. Mana kau tak nak sign, tanya, never mind, the magistrate, bukan magistrate, apa tu? Allahu Akbar, suddenly I forget the word. Registrar, sorry. The registrar can override. Registrar lah. Dia macam magistrate jugalah, adik-beradik dia situ juga. Bukan. So this registrar akan basically dia boleh override the party yang tak nak cooperate lah. So basically nak tak nak pun aku nak jual, kau tak nak sign, registrar boleh override, the sale will still proceed. Wow, it's quite complicated juga kalau this kind of cases. So yes. You guys, if you want to know about the process, tak semestinya the issue here is about nak jual rumah bila nak divorce, tak, bukan. Okay. It's part of the kesusahan yang the problem that Charles having going through. So it's easier way, I believe dia ada yang apa, sekejap aku kena gigit. Aku kena gigit, aku tahannya maintain tadi. Macam mana ni production tempat ni, aku kena gigit rabat Syul. Tak apa, aku sabar. Aku orang yang sabar. Dia jual rumah, dia boleh sabar. Aku kena gigit, aku lebih sabar. So we talking about kalau you cakap pasal the difficulties how to sell house and so on, which you just mentioned. So kalau I tak kenal you Jal, sekiranya kalau yalah rakan-rakan you punya circle, okay, kalau orang luar, kalau want to know
about you, you boleh share to the viewer that why must I come to you as an agent. I mean, why should they engage me lah? Okay. You and your team ah. Okay, so basically I kat sini bukan nak cakap I am the best ke, I paling bagus ke, tak, because basically I tahu ramai rakan-rakan seangkatan saya yang property agent yang saya tahu, diorang pun hebat-hebat. Diorang memang angkatan diorang memang power kan. Angkatan tentera agent Singapura. So basically the definition of Malay agent sekarang Malay agent banyak yang power, yang super baik-baiknya. So tapi kalau you tanya kenapa they should call me and engage me, is pada I lah. Probably kelebihan I ialah probably because I am the type of person yang selalu menitik beratkan my clients punya welfare lah. So I will be there from A to Z, and apa yang I dapat feedback from my clients usually is I'm quite fast in responding lah. Basically I won't leave you hanging. Macam there's a question you need to ask me, atau something that you macam tak sure, you text I atau you call I takkan biarkan you macam satu hari besok buat I jawab apa. I paling pun less than 1 hour I will respond to you. So that is probably my advantage compared to other people lah. Alhamdulillah. Wow, you can see guys, memang saya cakap memang ramai property agent di luar. Saya boleh katakan semua attitude is about the same, but Charles ada a little bit of unique kan, dia mengambil keberatan ataupun inisiatif more, insyaAllah. Okay, betul lah Charles? Betul Betul. Kasih tip-tip yang kalau dorang kalau for example, I want to sell saya punya rumah. What is the tip that I don't know how to get people to come to my house for viewing as well. Viewing, then nak bilang that this is I want to sell my house. Apa yang tip that I must have inside the house tu? Itu yang paling penting. Okay. So first of all, sebelum kita berhasrat untuk jual rumah lah, so to anybody out there lah, whether you engage I ke, you engage orang lain ke, tapi you must always remember, sebelum you buat keputusan untuk jual, sentiasa buat dulu perkiraan yang betul. Okay, perkiraan tu bermakna, okay, it all depends. Sekarang you nak jual rumah, actually you must know dalam hati you, kenapa actually you nak jual rumah. Apa you punya pushing factor yang menyebabkan I nak jual rumah. Either because you ada hutang ke, ataupun you ada probably nak rumah yang lebih besar, ataupun anak-anak dah kahwin, rumah terlalu besar, kita nak downgrade to a smaller room, to smaller flat, atau apa-apa jugalah you punya reason. So you must know, first of all, you kena tahu you punya matlamat tu apa. Satu. Nombor dua, kira-kira. Okay, lepas buat kira-kira, ejen yang baik akan buatkan perkiraan yang betul, yang tepat dan cermat dan cekap. So bila dia dah buat, okay, then a good agent will ask you, okay, actually what's your plan after this? Okay, lepas ni you pay kira-kira. Okay, contoh you kira-kira you ada untung. Example lah, ada untung sekian-sekian, CPF sekian-sekian. Okay, sekarang apa you punya goal actually? A good agent will ask you. You pay goal tu apa? Oh, kalau cakap, actually I pay goal, maaf kadang-kadang kita cakap, I nak bayar hutang actually. I ada hutang about 35,000 for example. So niat I nak jual ni sebab itulah, I nak jual rumah, I nak bayar hutang. So lepas tu I nak bayar habis. So I dah senang tak ada hutang, tak nak fikir-fikir, I pun dah berumur ni. So kita sebagai agent ni, kita akan tahu bila you dah bilang you punya goals and matlamat and everything. So I will try to work out something for you to suit you punya needs. Kalau let's say lepas kira-kira kita dah tahu actually you punya goal nak bayar hutang, nak beli rumah, nak bayar habis, gedebuk-gedebuk, tak boleh. Maknanya dah kira-kira tak boleh ni kan. Nak bayar hutang untung setakat 25,000. Nak bayar aku, cukup lah. Nak bayar aku lain. Bayar agent dan commission lagi. Nak bayar hutang lain. So kita akan bilang terus terang, okay cik, maaf lepas jual rumah ni, okay cik pay untung setakat ini saja. Kalau cik nak bayar hutang cik sekian-sekian banyak, takkan tercapai lah, sebab because tak cukup lah untuk bayar. So kita will try to give you another alternative. Macam-macam lah kita boleh buat lah. Nanti dah jadi hutang baru pula, hutang lama tak dapat selesai, tak macam itu lah. Itu yang hutang agent pula. Itu yang pertama dia pay tip lah. Baru. Itu paling first and foremost. So a good agent will ask you what is your matlamat, what's your goal. After that, kalau that's number one. Number two is kalau let's say everything is perfect, maknanya it's a positive sale, untung yang banyak and everything, jangan sekali lupa bahawanya lepas you jual, you pun nak kena beli. So again, a good agent will settle you punya beli dulu. Makna he or she must ensure yang selepas you jual ni, you boleh beli.
Tu banyak kes yang saya dengar kadang kesian macam Chal dulu ada ejen ni ejen tu dah jual rumah habis diorang tak beli ada berempat 4 tahun sana sini sewa bilik tu macam sebab tu saya pesan diorang so must always ensure bila nak jual tu must ensure yang you boleh beli. Kalau you tak boleh beli jangan jual. Jangan jual. Jual nak tinggal mana kalau tak boleh beli? Kata orang biar tak ada kereta biar ada rumah lah, betul tak? Betul. Takkan nak tinggal dalam kereta. Betul. Ya, memang ramai juga saya dengar kes-kes yang macam gini lah. Dah jual rumah then yes, where to stay. correct. As you guys know, you really need to really plan. How about the cosmetic of the house? I mean, you want to come, Okay. Cosmetic of the house okay because tak orang tak kita bila kita pergi viewing rumah orang tu kita nak rasa selesa. First impression always counts. Bila kita masuk rumah orang tu the first impression wow, either wow atau kan. So kita sebagai penjual nak jual rumah ni kita pun ada tanggungjawab kita. Kita tak boleh serahkan bulat-bulat 100% pada ejen. Semua ejen nak dibikin. Betul, kita buat on the documentation side, on the apa-apa yang kita boleh try to advise you, kita akan advise. Tapi you sebagai penjual, you pun nak kena cooperate dengan kita lah. Contoh is kalau rumah you for example bersirap. For example kan, so kita untuk saya akan bukan terus terang, of course dengan penuh adab dan sopan saya akan try to nasihat. Saya bilang okay, try to kemas rumah you, apa-apa barang yang tak perlu lagi kasar gurau mbak. Apa yang tak Bila perlu aku kasar bersirap je nak. apa yang tak perlu buanglah atau susun yang masuk dalam kotak. Pasal bila the first time viewer datang dia kata oi rumah ni actually tak lapang pun tapi asal tak banyak barang nampak lapang. So dia punya mindset tu dah terbuka. Atau satu kadang-kadang rumah tu kadang-kadang colour yang tak berapa cantik lah, colour purple ke apa, tak lawa kan. Example lah, bukan saya cakap tak lawa. pada aku tak lawa lah. Depends lah. So Siapa ada rumah purple jangan telefon dia Okay, kau pergi cat balik putih. So pada saya is the best colour is tu putih. Pasal apa putih akan nampak rumah tu berseri, akan nampak rumah tu lebih besar. So I will try to tell them lah. Tu satu. Nombor dua is kalau rumah tu banyak orang, let's say anak awak ada ramai lah. Cuba bila time viewing tu ejen dah bilang, okay kak pukul 1 sampai pukul 3 saya buat open house lah, diorang datang nak tengok rumah kak. Okay, je try buat perancangan awal lah macam okay, anak-anak korang yang ada yang ramai ni pergi turun bawah dulu, main playground ke ataupun hantar rumah kakak ke dulu kan. Jadi rumah boleh. Budak-budak man hantar rumah kau lah. Kau ingat rumah aku cantik. So dia rumah tu macam nampak tak sempit lah. Yalah. Secondly is okay untuk ibu-ibu yang suka masak. Kalau boleh janganlah masak lah. During the viewing atau sebelum viewing jangan masak-masak. Pasal sometimes okay lah, those cooking pada kita Melayu kita okay, sambal goreng ke apa sedap, baik kan sama tumis. Tapi for some ada bangsa yang nak tengok probably diorang tak suka. Sekarang banyak PR juga kan nak beli rumah HDB. So diorang kadang tak biasa bau kari, semua orang tak suka. So it somehow macam turn off lah untuk diorang. Then potentially untuk you try to get them to buy your house dah very low lah. Because very bad first impression lah kira. Betul. Okay, last. Ada klien yang kasih naik darah tak? Of course lah, kita dah lama dalam ini line. Of course, apa-apa bidang pun confirm korang akan jumpa yang orang akan naikkan darah kau. Kadang kau duduk diam pun ada orang kacau kau, betul tak? So apa lagi kita pay pekerjaan yang jumpa macam-macam orang. Okay, pada aku okay, my threshold level of patience is very high lah. Aku tak senang marah jugalah kan. Cuma kadang-kadang yang buat kita disappointed dan kadang-kadang a bit marah ni bila kena pelanggan-pelanggan yang jangan marah ni secara bukan siapa-siapa, tak termaksud untuk siapa-siapa pun. Is bila ni experience dia je lah. Is bila kita dah buat kerja betul-betul, tanggungjawab amanah dah dijalankan dengan baik, matlamat korang pun dah tercapai, kita buat the best to our ability to get what you want. So bila time completion, time korang dah dapat duit, time korang nak kena bayar commission. Okay, korang kena faham commission ni apa? Commission ni actually is gaji untuk property agent. Gaji kita. Sama je macam korang kerja kat mana-mana syarikat pun, end of the month dapat gaji. Salary. Is our salary is commission. Okay, so dah benda ni kita dah bincang sebelum kita start kerja, dah bincang pun. Okay kak, kau jual rumah 2%, kau beli rumah 1%, whether there's any discount ke, any absorption of GST ke, kita akan bilang siang-siang. So anything that you want to nego, make sure you nego sebelum kita start kerja. Agree, all party agree, start kerja. Okay, kalau semua kau dah agree, then bila time nak bayar, then kau start kau punya rewel lah. Maksudnya kau start nak bayar. Minta untung banyak ni, untung lah. 200,000 ni. Duit banyak.
Tapi time nak bayar commission ni Jamil, commission kau kurang sikit lah. Ada juga Ada. Bukan cakap apa. Macam kadang-kadang kita faham. Kadang-kadang kalau kita tahu kau punya untung pun tak banyak, kau pun susah, kita sendiri akan rasa macam okey kak, tak apa kita beli ni. Tapi kalau kau untung banyak, untung kan banyak, beratus ribu. So why must you discount? Dia sama macam gini. So my not say my solution, I punya respon dengan diorang is very simple. Okay, ini gaji saya akan cakap diorang, ni gaji saya. Sama juga kalau kakak atau abang tiap-tiap bulan dapat gaji. Okay, then during the day when you sepatutnya expect you pay gaji masuk, you pay boss datang. Jamil, gaji bulan ni aku skor setengah dulu boleh? Kau rasa kau marah tak? Marah. Semua orang akan Tak marah. marah. Sama juga macam kita. So this is the thing that kita punya community must know, yang actually these are the things that you kalau nak discuss, bukan tak boleh, tapi discuss sebelum pekerjaan bermula. Other than that, I think quite okay lah. InsyaAllah semua betul. Okay guys, you can see yes. Okay. All the whole summary is whereby Charles share kalau yalah house agent ni ataupun property agent ni bukanlah agent yang senang kerjanya. If you ask me, dia punya paperwork, dia punya kesabaran, dia punya hospitality, apa lagi nak cakap lagi? Macam-macam lah, responsibility, amanah, adab, nak kena advice yang betul, nak kena beri klien advice yang betul. Tak boleh Diorang tembak je kan. nak jual rumah, nak beli rumah, kena kasih orang the best lah. Betul. Apa yang kita nak, kita juga kena buatkan untuk orang. Betul. Kita nak rumah selesa, rumah cantik. Betul. Kita kena cari orang pun rumah selesa, rumah cantik. Betul. Okey, Chal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Charles, itu daripada tim CNN daripada Prognex. So I will be having some discussion kalau you guys nak go through him. I think he's a very nice guy. Okay, off the camera, I tell you guys he's a very nice guy. Baik ni budak ni, baik. Budak ni baik. Baik ada mana? Ini bukan for selling, but yeah, I can tell you guys he's a very nice guy. InsyaAllah kita akan bertemu lagi Charles. InsyaAllah, amin. Bukan Amin. di sini aja, bukan di mana-mana saja. Betul. Maybe if I can have friends can yang perkara-perkara yang rumit for to sell house, InsyaAllah, or to insyaAllah. buy house or something like that. Okay, Try my best. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kita sekarang di dalam Jom Borak, bukan Borak. Kita jumpa lagi pada next episode. Charles, thank you Charles. Okay. Okay. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum.